Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fi kullin waqtin wa hin wa fi kullin millati wa din wa fil alamin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala kerana pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam siri kuliah falak kita dalam membicarakan kitab Manzumah Manazilul Qamar, insya-Allah. Dan pada hari ini insya-Allah seperti biasa pada kuliah yang telah diadakan dimulakan pada minggu lepas, kita akan bersiaran langsung dalam FB Jabatan Mufti Negeri Perak. Dan kita akan bersiaran langsung pada jam 9.30 hingga jam 10.30 bersama dengan pembimbing kita iaitu Al-Fadil Tuan Guru Haji Hanafiah bin Abdul Razak, insya-Allah. Dia akan membicarakan kitab Matan Manzumah Manazil Qamar yang mana dikarang oleh Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani. Seperti biasa tuan-tuan, tuan-tuan yang mengikuti program kita secara live ini boleh memuat turun kitab ini yang telah pun kita sediakan link di FB Jabatan Mufti Negeri Perak dan juga slide yang untuk kita bincangkan menjadi nota kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan tuan-tuan, kalau sekiranya tuan-tuan ada sebarang kemusykilan, boleh nyatakan di ruangan komen dan insya-Allah akan cuba saya raikan sedapat yang mungkin kerana kita ada masa yang terhad. Ala kulli hal, kalau sekiranya tidak dapat saya utarakan, tuan-tuan boleh bertanyakan kembali pada hari Selasa hadapan, insya-Allah. Baik tuan-tuan, jadi saya rasa kita punya Tuan Guru pun dah berada di talian sekarang. Maka saya dengan ini mempersilakan Al-Fadil Tuan Guru kita, Al-Fadil Ustaz Hanafiah bin Abdul Razak untuk meneruskan program kita pada pagi ini dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Ashabul fadilah, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat, terutamanya barisan pegawai dan kaki tangan Jabatan Mufti Negeri Perak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini dapat diteruskan lagi pengajian kitab Ilmu Falak Manzumah Manazil Qamar karangan Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabhani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Sebelum kita lanjutkan perbicaraan kita, eloklah saya beri sedikit bimbingan berhubung tentang bagaimana kita nak menyebut, melafazkan bait-bait syair, kalam nazam ini. Kerana kalam nazam iaitu syair yang merupakan kalimah-kalimah yang disusun mengikut rangkap-rangkapnya. Dalam ilmu arud dan qawafi ada di situ peraturan-peraturan, kerana setiap kalimah itu ada kalimah timbangannya, iaitu wazan. Jadi alangkah istimewanya apabila kita baca kitab ini, maka kita akan menyelami
satu bidang ilmu, iaitu ilmu arud dan qawafi. Ilmu berhubung tentang tata cara, susunan, sebutan dan memahami rangkap-rangkap syair, bait-bait syair. Sebagaimana kuliah yang lalu, pengarang kitab ini Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabahani, wafat pada tahun 1395 Hijrah, menyatakan bahawa bait-bait syair, kalam nazam ini, kalimah-kalimah yang disusun mengikut peraturan ilmu arud dan qawafi ini menggunakan apa yang disebut bahar rajaz. Salah satu daripada bahar yang boleh kita, kalau pada asalnya perkataan bahar tu makna laut. Jadi intonasi, sebutan, suara berdasarkan maknanya olakan ombak di laut. Dan digunakan kaedah yang telah ditunjuk ajar oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Khalil yang wafat pada tahun 115 Hijrah, tokoh ulama tabi'in di zaman Khalifah Bani Umayyah, yang meminta agar Asy-Syaikh Al-Imam Al-Khalil menyusun satu bidang ilmu namanya arud dan qawafi. Ya, demi menjaga, kita kata, kesenian bahasa Arab itu sendiri. Jadi bolehlah Ustaz Faizal Jani buka kepada lembaran pertama, slide pertama. Slide pertama. Baik. Alihkan lagi, kita nak baca terus. Kalau kita perhatikan kalam nazamnya. Fannathu ya'ti awalin nujumi iza bada fi waqtihil ma'lumi. Baik, menggunakan bahar rajaz. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Jadi pada rangkap pertama tu menggunakan wazan mustaf'ilun yang diulang sebanyak 3 kali. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Begitu juga pada rangkap yang kedua. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Fannathu ya'ti awalin nujumi idza bada fi waqtihil ma'lumi. Itu saya menggunakan suara qarar. Untuk lancar, kita kena gunakan tabakat suara kedua. Kalau qarar tu dada, kita gunakan suara nawa. Fannathu ya'ti awalin nujumi idza bada fi waqtihil ma'lumi. Kalau kita nak ikut rentaknya ilmu taranum, mudah gunakan taranum Hijaz. Kalau tidak, taranum Hijaz yang lebih kepada nazam yang biasa kita laungkan ketika Maulidur Rasul nanti. Sallallahu ala Muhammad mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun.
mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Tak apa ni permulaan. Kalau kita terus bacakan bait itu. Fannatuhu ya'ti awalin nujumi إذا بدا في وقته المعلوم فنته يأتي أول النجوم إذا بدا في وقته المعلوم. Tak apa, pulang lagi. Dah faham yang ni senang. Fannatuhu ya'ti awalin nujumi mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun idza bada fi waqtihil ma'lumi mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun fannatuhu ya'ti awalin nujumi idza bada fi waqtihil ma'lumi. Jadi itulah dia kalam nazam yang disusun elok. Jadi ialah macam Ustaz Faizal. Jadi itulah hiburan kita. Apabila tak ada kenaikan lagi daripada S44 ke S48, lebih baik kita memahami bait-bait syair yang mengubat hati mengikut taranum Hijaz yang ada di situ timbangan wazannya mengikut Bahar Rajaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fannuthu ya'ti awalin nujumi. Manzilah an-nathu datang di awal membicarakan segala bintang-bintang. Iza bada fi waqtihil ma'lumi, apabila memulai ia pada waktunya yang sedia dimaklumi. Baik. Kalau kita tengok lagi, perhatikan pula syarah yang diberikan oleh pengarang kitab ini, Syekh Ibnu Hammad An-Nabhani. Qauluhu fannathu bifathi fasukun wa hiya fi burj ats-tsaur wa yuqalu lahu aidan asy-syaratain wasy-syaratani bifathi shin bilafdhi at-tathniyati wa huwa al-afqah wa dhabtuhu ba'duhum bidhummatain wal asyratu idza udifa al kawakibu al qaribu minhuma wan nuthu wan nathu wan natihu wa huwa qarnul hamli inda ashabi suwari. Baiklah terjemahannya. Kalimah an-nathu dibaca dengan baris atas. Boleh dibaca dengan baris atas pada huruf ta, an-napahu. Dan boleh dibaca dengan baris mati pada huruf ta, an-napahu. Boleh baca an-napahu, an-napahu. Iaitu berada pada buruj tsaur. Maka kebanyakan daripada ulama-ulama falak, mereka meletakkan bahawa manzilah yang pertama ini, an-natahu, sebenarnya
berada pada buruj Ats-Tsaur. Kerana kebanyakan ulama-ulama falak menyatakan bahawa hamal itu, hamlun itu, kita kata buruj hamal itu sebenarnya adalah buruj sokongan kepada buruj Tsaur. Itu pun begitu, kalau kita merujuk kepada ulama al-mutaqaddimin daripada kalangan ulama falak, mereka tetap membezakan bahawa buruj hamal, buruj Tsaur, buruj Tsaur. Dia tidak ada soal buruj Tsaur itu major, buruj hamal itu minor. Baik. Dan juga dikatakan baginya manzilah an-napahu, boleh dibaca an-napahu, juga disebut dengan manzilah asyaratain, mahal nasab, dan asyarapani, mahal rofa. Kita boleh, maknanya boleh sebut manzilah an-napahu, begitu juga boleh sebut manzilah asyaratain, juga boleh sebut manzilah asyarapani. Dibaca dengan baris atas pada huruf shin dengan lafaz tasniyah yang menunjukkan makna dua. Terlebih afsah untuk dibaca sedemikian rupa. Jadi kalau nak sebut manzilah an-natahu ke manzilah asyaratain, masyhurnya manzilah asyaratain ataupun asyarapani. Sebahagian daripada ulama membaca dengan baris hadapan kedua-duanya, iaitu pada huruf shin dan huruf ra. Maknanya boleh baca asyurutan. Boleh baca asyaratan, asyurutan, ataupun asyaratain, asyurutain. Jadi sebutan. Maknanya seninya bahasa Arab. Dan disebut dengan kalimah al-asyarat, maka sudah ada 3 kalimah yang dimasyhurkan. An-nafahu, asyaratain, al-asyarat. Bila nak disebut dengan manzilah al-asyarat? Apabila disandarkan dengan bintang-bintang yang hampir daripada kedua-duanya. Baik. Ada bintang lagi yang disebut an-nafahu. Itu termasuk bintang yang termasuk dalam buruj an-natahu itu sendiri maupun buruj asyaratai. Dan an-natih juga satu bintang. An-natih, iaitu makna an-natih itu maknanya tanduk kambing gurun. Mengikut gulungan ahli falak yang menggambarkannya, tasyakul dan tasawurkan dia. Baik, kita baca dulu. وَيَطْلَعُ مَعَهُ مِنْ جِهَةِ الشَّامِ نَجْمٌ مُضِيعٌ يُقَالُ لَهُ الْجَارِي وَمِنْ جِهَةِ الْيَمَنِ نُجُومٌ كَثِيرَةٌ يُقَالُ لَهَا الْبَقَرُ وَهِيَ مُجْتَمِعَةٌ كَهَيْئَةِ بَنَاتِ نَعِشٍ وَمَعَهَا نَجْمٌ مُضِيعٌ يُقَالُ لَهُ الْعَيْرُ وَهُوَ يَسْبِقُ فِي الطُّلُوعِ النَّطَحِ بشيء يسير والنجمان يقال لهما مرفق الثرايا متقاربان. Baik, terjemahannya bintang an-natahu. Bintang an-natahu maupun bintang yang boleh disebut an-nutuhu, an-natahu, an-natahu. Bintang
An-Natahu terbit bersama-samanya sebutir bintang yang bercahaya di sebelah negara Syam. Kalau sebut di sebelah negara Syam ini arah utara. Dan disebut bintang tersebut Al-Jari. Dan daripada pihak negara Yaman pula arah selatan, kalau merujuk kepada negara Yaman tu arah selatan, terselah banyaknya bintang-bintang yang disebut Al-Baqaru. Bintang yang disebut Al-Baqaru, lembu, yang lebih masyhur dengan sebut Saurun. Dan bintang-bintang tersebut terhimpun seperti gugusan bintang-bintang yang disebut Banatun Na'ish. Ini salah satu gugusan bintang Banatun Na'ish. Akan dibahaskan kemudian. Dan bersama-sama dengan bintang-bintang yang banyak itu juga ada sebutir bintang yang bercahaya yang disebut Al-Air, iaitu bintang yang terdahulu sedikit waktu terbitnya bintang An-Natahu ini. Manzilah An-Natahu ini daripada bintang An-Natahu itu sendiri. Terdapat dua bintang yang disebut kedua-duanya Mirfaqus Faraya, yang hampir kedudukan kedua-dua bintang tersebut. Baik. Kita teruskan lagi. Ustaz Faizal Jani boleh? Baik, terima kasih. Salasu najmatin kama khatil alif lakinnahu anil qawami yanharif. Tarahu fi 'ishrini min thawrin ata bil fajri fi fasli rabi'i sabata. Salasu najmatin kama khatil alif. Bintang An-Natahu terdiri daripada 3 bintang sebagaimana garis huruf alif. Lakinnahu anil qawami yanharif. Akan tetapi bintang An-Natahu dari kedudukan berdiri dan sedikit membelok. Tarahu fi 'ishrina min thawrin ata. Kamu melihat bintang An-Natahu dalam kelompok 20 bintang-bintang buruj Saur. Ini sebab apa? Nak jelaskan di sini. Sebab itu kebanyakan ulama falak meletakkan bahawa buruj Hamal itu dalam buruj Saur. Buruj Saur itu sebenarnya major, minornya Hamal. Pun begitu, kalau kita merujuk kepada ulama al-mutaqaddimin, dia tetap membezakan antara buruj Hamal dengan buruj Saur. Kamu melihat bintang An-Natahu di dalam kelompok 20 bintang-bintang buruj Saur. Bil fajri fi fasli rabi'i sabata. Bintang An-Natahu terbit di waktu fajar pada musim bunga, sebagaimana yang telah ditetapkan. Baiklah, syarahnya qauluhu salasu najmatin ilah, yakni najmani nirani fihima nurun salihun ila janbin ahadihima kawkabun asghar wa hadhihi suratuhu. Kalimah 3 bintang. Apa yang dimaksudkan dengan 3 bintang? Iaitu 2 bintang yang bercahaya kedua-duanya. Kedua-dua bintang yang bercahaya itu mengeluarkan cahaya yang terang, lagi nyata, yang memancar salah satunya kepada bintang-bintang yang berdekatan, yang lebih kecil. Beginilah rupa gambarnya. Baik. Maka Ustaz Faizal boleh gerakkan lagi. Sila gerakkan lagi. Gerakkan lagi sekali. Baik, terima kasih.
Apabila sampai kepada slide ni, cuba kita perhatikan perlahan-lahan, ada garis yang berwarna hijau. Ada garisan yang berwarna hijau, itu adalah garisan ufuk. Itu adalah garisan ufuk. Garisan yang berwarna hijau, garisan ufuk. Maka ada tulisan merah. Shin raqab syarqun, iaitu timur. Kaki langit timur. Kaki langit timur. Dan ada dua garis lurus yang membujur. Kalau tadi satu garis hijau, garis hijau yang mendatar, mengufuk, itu namanya garisan ufuk. 0 darjah, kaki langit sebelah timur. Ada garisan membujur, 2 garisan. Yang pertama garisan berwarna merah, tertulis tu Al-Khattul Kusufi. Al-Khattul Kusufi. Itu adalah garis terbit dan terbenamnya matahari. The ecliptic line. Ecliptic, garisan ecliptic. Itu adalah garis terbit, terbenam matahari. Ada garis yang berwarna biru. Khatul istiwa. Itu adalah garis khatul istiwa. Maka saya ambil kedudukan manzilah an-nafhu. Manzilah pertama juga disebut sebagai manzilah asy-syarapan. Manzilah yang pertama. Di situ ada tajuknya. Manzilah an-nafhu asy-syaratain, terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di pertengahan musim bunga. Jadi inilah dia kedudukan manzilah asy-syaratain yang dimasyhurkan dengan an-nafhu pada tanggal 12 Mei 2021. Jam 5.52 pagi, Pulau Pangkor. Pulau Pangkor. Kenapa tak ambil Ipoh? Ipoh lah. Kenapa tak anda ambil Taiping? Gihin. Itu ada gangster dulu zaman. Kenapa tak ambil Ipoh? Kenapa tak ambil Taiping? Kenapa nak ambil Pulau Pangkor? Saya nak sebut di sini. Lain padang, lain belalangnya. Lain pulau, lain karangnya. Jadi hebatnya Kedah dek Langkawi. Ya, dah ramai pergi Langkawi. Langkawi dia ada karang dia tersendiri. Bentuk rupa dia tersendiri, kedalaman dia tersendiri. Dia ada habitat dia tersendiri. Pangkor, ya, dia ada karang dia tersendiri. Kita lihat Kedah ada pulau. Pulau Pinang dah memang si pulau. Perak ada pulau. Bukan nama Pulau Perak tu Kedah punya. Pulau Pangkor. Selangor dia banyak pulau tapi pulau dah komersial, dah jadi pelabuhan. Johor dia ada pulau pantai timur, dia ada pulau pantai barat. Baiklah. Kalau Pahang hebat dengan Tioman. Hebatnya pada mana? Pada karangnya. Ya. Begitu juga Terengganu hebat dengan pulau perhentiannya. Lebih hebat lagi
pulau-pulau yang lebih jauh lagi. Ya, kerana karangnya berbeza. Sabah lagi hebat. Pulau Layang ada karang dia. Tak nak cerita. Yang nak nyatakan di sini kenapa ambil kedudukan Pulau Pangkor. Jadi kita nak melihat kedudukan manzilah dan faham manzilah. Lazimnya kita perhatikan di kawasan pulau untuk kita memahami kesuburan pulau. Kita dapat mengetahui sumber-sumber yang ada pada pulau. Kenapa? Kerana namanya pulau. Dia dipulaukan. Sekarang dia dah menjadi rebutan. Dulu dia dipulaukan. Sekarang dah jadi rebutan. Tapi kalau pulau tu dah hilang karang dia, pupus karang dia, dia akan bentuk kepulauan lain pula. Baik, maka pada tanggal 12 Mei 2021, kedudukan Pulau Pangkor terbit fajar pada jam 5.52 pagi. Terbit fajar pada jam 5.52 pagi. Jadi nak membuat cerapan manzilah adalah waktu fajar. Kan hairan tu. Untuk membuat kita kata cerapan, pemerhatian dan penandaan. Nak buat penandaan penjadualan. Waktu fajar. Waktu fajar. Maka Pulau Pangkor pada tanggal 12 Mei 2021 fajar terbit. Terbitnya fajar jam 5.52 pagi. Ini yang telah ditambah 8 minit. 5.52 pagi. Jadi kita berdiri pada ketinggian 1 meter daripada paras laut. Maka kita perhatikan di sebelah kaki langit timur. Perhatikan di kaki langit timur di mana fajar terbit. Jadi fajar terbit di sebelah timur, di kaki langit timur. Kita perhatikan pada ufuk 0 darjah. Jadi kita akan dapati ada bintang yang tercatat di situ asyaratan wahid. Asyaratan pertama. Asyaratan pertama. Kerana dia ada 3 bintang berdasarkan kalam syair, bait syair yang dikemukakan oleh Ibnu Hamad An-Nabahani, wafat 1395 Hijrah. Maka ada 3 bintang yang disepakati. Manzilah asyaratan, juga disebut manzilah an-nathu, ada 3 bintang. Ada 3 bintang. Dalam kita memahami sesuatu perkara, kalau kita merujuk kepada ilmu maqulat, ilmu memperkatakan sesuatu. Untuk perkatakan sesuatu, ada 10 unsur yang perlu kita ketahui. 10 unsur yang perlu kita ketahui untuk memperkatakan sesuatu. Antaranya jumlah bilangan bintang. Contoh bilangan. Jadi manzilah an-nathu, manzilah asyaratan ni berapa jumlah bintangnya? 3 bintang yang membina manzilah an-nathu, manzilah asyaratan. Jadi tuan-tuan boleh gunakan perisian stellarium. Stellarium. Jabatan pejabat mufti wilayah persekutuan, dia rajin buat kuliah macam mana nak guna stellarium. Jadi kalau tuan-tuan
nak guna tak gerti, bolehlah hubungi saya. Ini Stellarium menggunakan versi bahasa Arab. Jadi tuan-tuan yang sudah mahir, senang. Kita masukkan tarikh, kita letakkan kedudukan ardul balad, tulul balad, garis lintang, garis bujur. Lepas tu kita perhatikan di sebelah ufuk timur. Maka pada tarikh 12 Mei jam 5.52 pagi di Pulau Pangkor, kita akan dapati ada bintang yang membina manzilah an-nabahu manzilah asyaratain. Bintangnya ada 3. Yang pertama asyaratani, pertama ada tercatat dekat situ. Perhatikan ada tulisan tu, asyaratani pertama, dan di sebelah kanan dia asyaratani yang kedua. Asyaratani makna apa? Dia membawa erti hujung tanduk. Hujung tanduk. Jadi hujung tanduk tu disebut asyaratan. Hujung tanduk tu disebut asyaratan. Asyaratun tu maknanya tanduk. Hujung tanduk. Bahagian hujung itu disebut asyaratun. Jadi asyaratani merujuk kepada 2 tanduk. 2 tanduk tu 2 tanduk mana? 2 bintang. Bintang yang cerah satu, yang tercatat tu dalam bulatan asyaratani satu, dan di sebelah kanannya ada bintang kecil yang dihubungkan dengan satu garis lurus. Nampak tu garis lurus kecil? Halus. Itu asyaratani kedua. Dan ada satu lagi bintang yang ketiga yang di bawah ufuk lagi. Itu juga bintang yang membina manzilah an-nafahu manzilah asyaratani. Bintang itu disebut bintang an-nafih. Bintang an-nafih. An-nafih tu bahasa Arab, bahasa Melajunya apa? Tanduk yang tajam. Tanduk yang tajam. Tanduk yang tajam. Baik. Jadi maknanya pun tanduk juga. Tapi ada ulama mengatakan an-nafih itu pangkal depan, pangkal tanduk tu. Baiklah. Boleh Ustaz Faizal Jani gerakkan lagi slide selanjutnya. Baik. Slide ini, yang slide selanjutnya ni, tarikh yang sama 12 Mei 2021 jam 6.12 pagi Pulau Pangkor. Yelah, tadi dah tunjuk waktu terbit fajar 5.52. Yang ni nak tunjuk pula 6.12 ni kenapa? Kerana kita perlu letakkan bintang-bintang yang membina manzilah an-nafahai ini berada pada ketinggian 6 darjah. Kita nak letakkan dia pada ketinggian 6 darjah. Kalau tadi dia baru terbit, maknanya pada jam 5.52 pagi. 5.52 pagi tadi tu, hari yang sama, jam 5.52 pagi, itu terbitnya manzilah an-nafahu bersama dengan terbitnya fajar. Pun begitu, kita perlu lanjutkan lagi sehingga 20 minit. 20 minit. Kenapa nak 20 minit? Kerana 20 minit itu akan berganjak sebanyak 20 bagi 4, 5 darjah. Kalau tadi 5.52 pagi, 1 darjah ketinggian. Jadi pada pukul 6.12, 20 minit kemudian dia dah pada ketinggian hampir 6 darjah. Tercatat di situ 5 darjah 45 minit. Hampir 6 darjah. Kenapa nak pada ketinggian 6 darjah? Supaya kita
Ya, nak melepasi waktu taghlis. Taghlis tu waktu gelap. Walaupun fajar dah terbit, tapi keadaan masih gelap. Kenapa keadaan masih gelap? Kerana fajar tu merupakan garis cahaya yang halus. Tak nampak. Tak nampak punya. Kerana dia garis cahaya yang halus. Dia baru terbit. Maka fajar itu perlu naik lagi pada ketinggian 6 darjah baru nampak fajar. Jadi kalau nak tengok fajar, 5.52 tu memang tak nampak. Kena tunggu 6.12. 20 minit kemudian baru nampak. Bila fajar tu dia naik pada ketinggian 6 darjah. Kenapa? Dia baru melepasi istilah takhlis, makna gelap. Itu tata cara. Maknanya kita nak membuat cerapan tentang fajar. Dan di situlah, waktu fajar itulah nak cerap fajar. Waktu fajar itulah kita nak buat penandaan bagi penjadualan terbitnya manzilah. Ni manzilah pertama. Jadi, bila pada ketinggian 6 darjah ni, kita dah nampak ada tiga bintang yang membina manzilah an-nathu, manzilah asyaratan. Iaitu asyaratan yang pertama di tengah-tengah yang ada bulatan. Bila ada bulatan tu tengah-tengah dan di atas ni ada keterangan yang diberikan. Dan ada bintang kecil di sebelah kanannya, itu namanya asyaratan kedua. Dan ada bintang di bawahnya iaitu an-natih. An-natih. Inilah dia 3 bintang yang membina manzilah. An-natahu, an-napahu, asyaratan, asyurutan, juga disebut al-asyraf. Baik. Minta Ustaz Faizal Jani gerakkan lagi. Tiba-tiba ada bentuk macam gini pula. Ni namanya tasawur tasyakul. Maka dalam kita mempelajari ilmu mantik, hebat ilmu mantik ni. Apabila kita nak memahamkan sesuatu, nak mendapatkan maklumat daripada sesuatu, kita ada tata cara. Pertamanya, ilmu maqulat. Ilmu memperkatakan sesuatu. Maqulatulah ansyarah. Untuk memperkatakan sesuatu, kita faham tentang sesuatu, benda, mata benda, harta benda, apa benda, ada 10 unsur yang perlu kita bahaskan. 10 unsur yang perlu kita dapat maklumat. Itu namanya ilmu maqulat. Satu lagi disebut sebagai ilmu mantik. Menilai setiap kalimah. Setiap kalimah perkataan itu ada maksud, ada tujuan semuanya. Maka apabila sebut sahaja tentang, contohnya kita sebut manzilah an-nathu, juga disebut manzilah asyarapan, asyaratain, asyurutan, maka maklumat yang kita dah dapat bilangan 3 bintang yang membina. Baik. Kemudian kita nak dapat maklumat lebih lanjut lagi tentang nilai yang ada pada manzilah an-napahu, asyarapan, asyurutan. Apa dia? Bagaimana hubungan manzilah an-nathu asyaratan ni dengan bintang-bintang yang lain.
dengan jasad-jasad langit yang lain. Maka ada di situ pentakrifan. Apabila adanya takrif untuk mengenal sesuatu, adanya had. Had dia. Al-hudud, had, dan adanya ar-rasum, adanya resam. Maka oleh itu, sejak daripada zaman baginda Idris alaihi salam, sudah ditasyakul dan ditasawurkan, dirupa bentukkan. Manzilah ni apa rupa bentuk dia. Buruj ini apa rupa bentuk dia. Apa rupa bentuk dia. Tasyakul, tasawur. Supaya dapat dibezakan. Ada itu al-faslu. Dapat dibezakan antara manzilah dengan buruj, manzilah dengan manzilah, buruj dengan buruj. Maka mesti ada al-hudud war-rasum. Ada di situ pentakrifannya, ada di situ resamnya, iaitu ada di situ apa yang kita bagi simbolnya. Maka di situ disebut dalam ilmu qadiyah tasawwuriyah. Ini ilmu mantik. Qadiyah tasawwuriyah. Untuk kita gambarkan suatu tasawur. Supaya nanti natijahnya kita akan dapat asirah al-fikrah. Adanya bentuk, adanya konsep. Bentuk begini, konsepnya begini. Bentuk begitu, konsepnya begitu. Ada sirah, ada fikrah. Inilah dia kalau belajar cara kitab turos beginilah. Tuan-tuan, ini rahmati Allah. Dia beza dengan belajar untuk kenaikan pangkat, beza. Baik. Maka apabila ditasyakul, dihubungkan bintang dengan bintang melalui garis. Dan kemudian tasawur digambarkan. Digambarkan, tasyakul, tasawur, dibentuk dan digambarkan, dia akan membentuk ar-rasmu, simbol. Ini dia. Simbolnya al-hamal, iaitu kambing gurun. Dengan kata lain, manzilah an-nafhu juga disebut manzilah asyaratain, juga disebut manzilah al-asyarat. Ini berada dalam buruj al-hamal. Baik. Minta Ustaz Faizal Jani gerakkan lagi. Gerakkan lagi. Terima kasih. Setiap hari, manzilah an-natahu juga disebut manzilah asyaratain, juga disebut manzilah al-asyarat, akan berganjak 1 darjah ketika waktu terbit fajar. Kalau diperhatikan, dekat nota tu kan, dekat slide tu ada saya tulis. 12 Mei 2021. Jam 5.52 pagi. Kalau kita gunakan stellarium, buat penandaan, tandakan pada asyaratan tu. Yang pertama, ada bulat tu, nanti dia akan bagi maklumat. Jadi, kalau kita perhatikan, pada 12 Mei 2021, 5.52 pagi terbitnya fajar. Maka manzilah an-natahu, manzilah asyaratain ini apabila dibuat penandaan pada bintang, salah satu dari 3 bintang, ambil bintang yang tengah-tengah tu, bintang asyaratan pertama tu, ketinggiannya 1 darjah 5 minit. Pada hari esok, 13 Mei, jam yang sama, subuh kan untuk seminggu ni sama je. 13 Mei 2021 jam 5.52 pagi, kita dapati bahawa dia dah berganjak.
12 Mei 5.52 pagi, irtifak ketinggiannya 1 darjah 5 minit. 13 Mei jam 5.52 pagi, ketinggiannya manzilah asyaratan an-nuthu ialah 2 darjah. Dengan kata lain, setiap hari dia akan berganjak sebanyak 1 darjah, 1 darjah, 1 darjah. 30 hari, 30 darjah. Baik. Untuk Ustaz Fazal Jani, sila gerakkan lagi. Lepas ni tuan-tuan boleh buka Stellarium, guna versi bahasa Arab, dan tuan-tuan guna versi bahasa Arab, dan dalam untuk menggambarkan bintang buruj, tuan-tuan kena type Al-Arabi. Maknanya bukan ambil gambaran astronomi, bukan gambaran astronomi, bukan gambaran astrologi, tapi kena ambil gambaran ulama-ulama falak Al-Arabi, Arab. Kerana dia ada beza. Dia ada beza, ada perbezaan. Ada kawan-kawan tanya, dia pun pakai Stellarium, tapi dia tak nampak pun gambar macam gini, ada gambar orang pakai serban ni. Yang kau buka gambar astronomi, gambar anak dara yang tak tutup aurat, gambar ni. Dia ada ni adalah turas Al-Arabi, turas Arab. Baik. Berakhirnya manzilah an-nathu asyaratain dengan terbit bintang Al-Butain di ufuk timur ketika terbitnya fajar. Maka kalau tadi 12 Jun, berakhirnya hinggalah 31 Mei. Pada 1 Jun 1 Jun 2021 5.50 pagi terbit fajar di Pulau Pangkor. Ya. Bila diperhatikan di kaki langit ufuk timur, kita dapati bahawa ya, manzilah asyaratain an-nathu sudah terbit dah tinggi dah. Tapi ada di ufuk kaki langit timur itu bintang baru terbit, namanya bintang Al-Butain. Bintang Al-Butain pada bahagian kaki, buruj Hamal tu, nampak ada kaki dia tu. Tapi kalau kita guna gambaran daripada astronomi, astrologi lain, ini Arab. Ya. Ini berdasarkan makna ahli falak Arabi zaman berzaman. Begini. Baik, pada bahagian kaki ni, bintang ni namanya bintang Al-Butain. Bintang Al-Butain ini bintang yang akan membina manzilah kedua, manzilah Al-Butain. Menunjukkan bahawa terbitnya bintang Al-Butain pada 1 Jun 2021 ketika terbit fajar 5.50 pagi mengesahkan bahawa tamatlah kita kan tamatlah waktu operasi asyaratain an-nuthu, ini giliran Al-Butain. Maka dia hanya beroperasi 12 Mei sampai 31 Mei. 1 Jun dah mula kita kata manzilah yang baru, manzilah yang kedua, iaitu Al-Butain. Baik, Ustaz Fazal Jani, gerakkan lagi. Kerana selepas ini, tuan-tuan dijemput untuk apa nama nanti Ustaz Fazal akan beritahu. Apa nama? Saras. Ialah aku ni dah jadi imam. Imam S32. Jadi banyak terlupa, banyak tertinggal. Tak dapat mengikuti perkembangan. Jadi belajar ilmu falak ni, falak yang lebih kepada keperluan harian lah. Nak cucuk tanam ke, nak mancing ke.
Kawannya pergi mancing pun dah hilang ni, macam mana ni? Baik. Kalau kita perhatikan slide yang terakhir ni, bulan berada di manzilah asyarata ni, juga disebut manzilah an-natahu, juga disebut manzilah al-asyrat, ketika detik terbit bulan. Kalau kita perhatikan pada tanggal 27 Ogos 2021 jam 11.50 malam di Pulau Pangkor. Jam 11.50 malam di Pulau Pangkor, bulan baru terbit. Nampak bulan tu? Al-Qamar. Nampak bulan tu kan? Yang ada bulan, ada tulis Al-Qamar. Lepas tu ada penandaan merah kat situ. Bulan tu baru terbit. Bulan baru terbit. Bulan baru terbit. Ya, bulan terbit di manzilah asyaratain. Bulan terbit di manzilah asyaratain. Maka pada tanggal 27 Ogos 2021, bulan berada di manzilah asyaratain. Itu dah dia. Bulan berada di manzilah asyaratain. Esok, bulan dah berganjak ke manzilah al-butain. Setiap hari, bulan akan berada di manzilah yang berbeza. Baik. Ada satu slide lagi. Minta Ustaz Faizal Jani gerakkan. Satu slide lagi. Baik. Di sini perbahasan yang terakhir, apabila kita mengetahui sesuatu, setelah kita memahami tasyakul, tasawur, rupa, bentuk, kita faham sirah dan fikrah. Sirah dengan sirahnya begini, fikrah konsepnya begitu. Kali ini kita nak dapatkan al-faslu. Al-faslu, perbezaan, dan an-nisbatu, dan perbandingan. Apa perbezaan? Bintang manzilah asyaratain dengan manzilah-manzilah yang lain, dengan burus-burus yang lain. Apakah nisbah, hubungan antara manzilah asyaratain dengan manzilah yang lain, dengan burus-burus yang lain? Maka dijelaskan. Itu yang dijelaskan tu. Maknanya kalau nak dijelaskan tu tak dapat tidak, kita kena merujuk dulu kepada ilmu maqulat. Apabila sebut ilmu maqulat ada 10 unsur yang akan dibahaskan. Bilangan, di mana, dan bila. Bila dah kita bahaskan. Di mana. Apabila di mana tu berdasarkan tempat, penempatannya pun kita dah bahaskan. Nanti apakah perbezaan? Perbezaan, persamaan. Maka disebut di sini perbandingan. Kalau kita bandingkan manzilah asyaratain, kita bandingkan dari segi kedudukan. Manzilah asyaratain, di sebelah utaranya ada bintang apa, di sebelah selatannya ada bintang apa. Di sebelah utaranya, di sebelah utara iaitu menghadap ke negara Syam, Syria yang bergolak ni. Tuan-tuan akan perhatikan ada orang pakai serban, tasyakul tasawur pakai serban, pegang pedang, tanggalkan kepala orang. Tanggalkan kepala orang. Ini berdasarkan tasyakul tasawur ulama falak Arab zaman bersamaan. Ada di situ bintang Mirfaqus Suraya. Mirfaqus Suraya. Tu bintang dia dekat situ. Dekat, kita kata daripada ketiak pergilah kepada lengan, tangan pejuang ni, Genghis Khan, Kublai Khan apa ni. Tapi pakai serban ni. Ni orang-orang Turki, handsome. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dari dalam gugusan Mirfaqus Suraya. Tu apabila dibandingkan manzilah
asyaratain an-nuthu dibandingkan dengan kedudukan di sebelah utara. Kalau dibandingkan dengan kedudukan manzilah asyaratain di sebelah selatan, di sini adanya banyak bintang-bintang, iaitu bintang-bintang daripada Al-Thawr. Buruj Al-Thawr yang disebut Al-Baqaru, lembu. Banyak bintang-bintang di situ yang boleh kita lihat. Itu dari segi perbandingan. Maknanya apa yang dibahaskan dalam kitab Manzumah Manazil Al-Qaraman ini lebih kepada pengenalan tentang manzilah itu sendiri, dan lepas tu barulah nanti dia akan dibahaskan apa hubungannya. Hubungannya dengan al-munakh, cuaca. Apa hubungannya dengan musim di muka bumi. Wallahu a'lam bissawab. Salah silap, mohon kemaafan, serahkan kepada Ustaz Faizal Jani. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Anafiah atas pencerahan atas kuliah yang telah dibawakan sebentar tadi, dan Alhamdulillah kita telah pun membincangkan berkaitan dengan manzilah yang pertama, iaitu manzilah an-nathu ataupun boleh disebut sebagai an-natahu ataupun juga disebut sebagai syaratain. Baik, Alhamdulillah. Tengok pada soal jawab ni tak ada orang bertanya soal jawab, Ustaz. Bagus. Baru nak kenal. Alhamdulillah. Cuma tak apalah, saya kalau cerita tak apa, insyaAllah. Ustaz, saya ada soalan tapi tak apalah, kita reserve untuk minggu depan. silakan. Okey, baik Ustaz. Ya, Kalau betul. okey, tak apa, insyaAllah. Kalau begitu, saya rasa untuk setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada sesi siri pada kali ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan berjumpa lagi pada hari Selasa dah hadapan, pada waktu dan juga pada masa yang sama, insyaAllah. Kita akan bersama-sama menyambung perbahasan kita dalam kitab Manazil Qamar. Dan tuan-tuan, kalau boleh rujuk pada kitab asalnya, kalau tuan-tuan dah print, boleh rujuk pada halaman nazamnya itu bermula pada halaman 45. Dan kita hari ini telah membincangkan pada halaman 46 dalam membincangkan berkaitan dengan manzilah yang pertama, insya-Allah. Baik. Terima kasih banyak Fadil Ustaz atas pengkongsian kita pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Baik, Alhamdulillah, pada minggu hadapan. Saya ucapkan terima kasih. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi